Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Asma Hidayah binti Sulaiman, bernama matrik A167927. Okey, hari ini dalam video kali ini saya akan membentangkan berkenaan dasar Islam yang ke-19 yang bertajuk peranan akal dan peranan syarak. Dalam dasar yang ke-19 ini, kita akan membincangkan berkenaan beberapa perkara. Okey, perkara yang pertama, kita akan membincangkan apa itu pandangan syarak dan pandangan akal. Dan yang kedua, ada perkara yang biasanya tidak dibincangkan oleh akal tetapi disentuh di dalam dasar yang ke-19 ini. Yang ketiga, cara penyelesaian apabila berlakunya pertentangan antara pandangan syarak dan pandangan akal. Dan yang keempat, apa itu arti zanni dan qat'i. Apa itu dalil syarak? Okey, dalil syarak ni adalah apa yang dibincangkan di dalam Al-Quran dan hadis berkenaan halal dan haram sesuatu benda tu dalam pelbagai aspek. Contohnya seperti aspek akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Dalil syarak ni juga adalah apa yang dibincangkan dalam masalah kehidupan dan ilmu pengetahuan seperti ilmu perubatan, ilmu astronomi dan sebagainya. Maksudnya dekat sini bukan sahaja perkara tu dibincangkan apa yang ada dalam Al-Quran tu, tetapi ia juga membincangkan berkenaan masalah kehidupan dan ilmu pengetahuan. Seterusnya kita akan membincangkan berkenaan dalil akal. Okey, pertama sekali, akal ni adalah nikmat yang paling besar yang dikurniakan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Okey, kenapa Allah bagi akal ni kepada kita? Kenapa Allah tak bagi akal kepada binatang? Okey, supaya kita ni sebagai manusia, kita berfikir, kita dapat tercipta sesuatu, kita dapat membezakan dan kita dapat memahami yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, dan kita dapat membuat kesimpulan daripada kebaikan tu dengan keburukan tu. Islam juga amat menggalakkan umat manusia ni untuk kita melihat sekeliling, untuk kita lihat alam sekitar. Kenapa? Supaya bila kita lihat alam sekitar, kita akan tengok apa yang berada apa di sebalik alam sekitar tu. So bila kita tengok alam sekitar, kita akan berfikir dan kita akan tengok apa kebesaran Allah di sebalik alam sekitar ni, dan mesti kita akan memuji kebesaran Allah yang menciptakan alam sekitar ni. Itulah sebabnya Allah ciptakan akal kepada kita, supaya kita ni dapat berfikir, supaya kita dapat berfikir dengan waras apa di sebalik alam sekitar, dan fungsinya kepada manusia. Oleh itu, dalil akal ni adalah apa yang terhasil dengan cara pemerhatian, seperti yang kita perhatikan tadi. Kita perhatikan alam dengan cara percubaan, dengan cara pengkajian tentang kejadian makhluk, tentang pelbagai ilmu pengetahuan dan lain-lain yang terdiri bukan sahaja daripada masalah agama, bahkan juga daripada masalah duniawi. Okey, seterusnya kita perlu tahu bahawa akal, syarak dan dua-dua ni mempunyai ruang lingkup yang tersendiri. Okey, pertama sekali, apa itu ruang lingkup syarak? Okey, syarak ni pun ada ruang lingkup yang tersendiri. Contohnya, terdapat beberapa bidang ataupun beberapa perkara yang hanya dikhususkan kepada syarak sahaja, tanpa memerlukan kepada akal fikiran. Contohnya, tentang perkara ghaib. Contohnya seperti neraka, syurga, jin, syaitan, dan fungsi akal ni hanya untuk kita mentafsir dan kita memahami sahaja. Akal juga memiliki ruang lingkup yang khusus yang tidak memerlukan kepada campur tangan syarak. Contohnya dalam perkara-perkara dunia, kejadian alam, kejadian makhluk yang memerlukan kepada kita memerhati dan memerlukan kepada pengkajian. Contohnya terdapat pelbagai ilmu pengetahuan seperti ilmu kimia, ilmu fizik dan ilmu biologi. Ketiga-tiga ilmu inilah yang membantu dalam penemuan ilmiah dan rekaan-rekaan yang terbaru yang ada sekarang ni.
syarak dan akal juga memiliki ruang lingkup yang khusus, kerana syarak dan akal ni saling melengkapi antara satu sama lain, dan terdapat beberapa bidang yang khusus yang memerlukan kepada syarak dan akal ni untuk bergabung. Contohnya bidang yang qat'i, bidang yang memang dah jelas dan tak boleh ditakwilkan, tak boleh diragukan. Contohnya seperti matahari pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Contohnya lagi seperti beriman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Dan akal ni, fungsi akal ni adalah untuk menyaksikan, dan membuat pemerhatian dan dibuktikan dengan cara yang benar dan jelas. Apabila kita bercakap tentang isu-isu ilmiah ataupun isu-isu sains, semestinya akan terdapat pelbagai pandangan yang berbeza. So dekat sini di-highlightkan ada dua pandangan. Yang pertama, ada satu pandangan tu dia menolak dan ingkar akan ilmu sains ni. Dan pandangan yang kedua, dia menerima ilmu sains ni selagi mana ianya bersesuaian dan tidak bercanggah dengan dengan Al-Quran tu sendiri. Walau bagaimanapun, ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri daripada dua-dua pandangan ni. Oleh itu, Syahid Imam Hassan Al-Banna telah mengeluarkan 3 pandangan yang berbeza berkenaan isu ilmiah ataupun isu sains ini berdasarkan pengamatan dari Al-Quran dan hadis dan kajian-kajian ilmu sains. Pandangan yang pertama adalah tidak mengapa untuk kita menghubungkan hakikat sains dan hakikat syarak selagi mana ianya jelas untuk kita tambah keimanan kepada Allah dan untuk kita menambah sifat ubudiyah kita kepada Allah. Pandangan yang kedua pula adalah kita boleh mentakwil perkara zanni. Zanni ni bermaksud syak ataupun tidak jelas. Manakala qat'i pula bermaksud jelas. So dekat sini kita boleh mentakwil perkara yang tidak jelas daripada isu sains untuk kita sesuaikan dengan perkara yang jelas daripada Al-Quran. Maksudnya, perkara-perkara yang tidak jelas daripada sains ni, kita boleh sesuaikan dengan perkara yang memang dah jelas daripada Al-Quran. Dan sebaliknya bermaksud, kita boleh mentakwil juga perkara yang tidak jelas daripada nas-nas syarak untuk kita sesuaikan dengan perkara yang sahih daripada ilmu sains. Maksudnya, apa yang kita tak jelas sangat daripada Al-Quran tu, kita boleh sesuaikan dengan perkara yang sahih daripada kajian-kajian sains. Pandangan Syahid Imam Hassan Al-Banna yang ketiga pula adalah, kalau kedua-duanya zanni, maksudnya kalau ilmu sains dengan Al-Quran tu zanni, kita patut utamakan ataupun kita patut berpegang pada nas-nas syarak, yakni Al-Quran dan hadis. Kerana Al-Quran dan hadis ni diturunkan oleh Allah yang Maha Bijaksana. Okay. Terdapat 3 contoh yang dapat diambil daripada pandangan Syahid Imam Hassan Al-Banna tadi. Okay, contoh yang pertama tu berkaitan dengan pandangan yang pertama. Okay, contoh yang pertama, hakikat syarak dan hakikat sains. Seperti contoh yang diberikan dalam ni, peringkat kejadian manusia dalam perut ibu. Okay. Dah lama dah sains ni membuat kajian, ilmu sains ni membuat kajian, para ilmuwan bahawa kejadian manusia dalam perut ibu ni bermula daripada setitis air mani, lepas tu darah, seketul daging, lepas tu tulang belulang, lepas tu tulang tu diselaputi dengan daging, lepas tu maka terciptalah satu janin yang sempurna. Dan dalam Al-Quran pun memang ada menceritakan tentang peringkat kejadian manusia dalam perut ibu. Sebab tu apa yang ditulis dalam Al-Quran tu memang dapat dibuktikan dengan jelas dalam kajian ilmu sains kerana dua-duanya mempunyai persamaan. Contoh daripada pandangan yang kedua pula adalah hakikat syarak dan teori sains. Contohnya penciptaan Adam dan teori Darwin. Apa itu teori Darwin? Okay, saya akan ceritakan. Teori Darwin ni adalah teori yang sangat terkenal dalam kehidupan manusia, dan teori ni diasaskan oleh Charles Robert Darwin pada tahun 1859. Okay, Charles Robert Darwin ni berpendapat bahawa semua manusia ni berasal daripada keturunan kera, yakni keturunan binatang lah. Dan nenek moyang manusia ni adalah kera yang berevolusi daripada binatang tu kepada manusia.
Dan dan Darwin ni menganggap bahawa semua makhluk ni berasal daripada nenek moyang yang sama, iaitu kera. Dan berdasarkan ianya dapat dibuktikan berdasarkan penemuan tulang belulang haiwan dan manusia pada zaman dahulu kala, pada zaman purba, termasuklah kera pada zaman dahulu. Dan kera tu secara bertahap mengalami perbaikan biologis selama jutaan tahun sehinggalah ianya menjadi manusia. Okey, menurut Darwin ni, kera ni mempunyai DNA yang sangat mirip dengan manusia. Sebab tu ianya logik untuk diterima oleh pengikut-pengikut Darwin ni. Tapi teori Darwin ni masih mempunyai satu kecacatan, iaitu macam mana proses daripada kera tu berevolusi menjadi manusia. Sebab tu teori Darwin ni ditolak kerana memang tak cukup sempurna lagi daripada logik-logik yang diberikan, dan ianya memang sah-sah bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kan Allah ni dah lama dah menceritakan dalam Al-Quran bahawa Nabi Adam AS ni merupakan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, dan Nabi Adam ni diciptakan daripada tanah. Contoh daripada pandangan ketiga ni adalah hakikat sains dengan syarak yang zonni. Hakikat sains dan hakikat syarak yang zonni. Dua-dua tu zonni, dua-dua tu kita tak pasti. Contohnya seperti kebulatan bumi. Ada penemuan sains yang membuktikan bahawa bumi ni berbentuk sfera. Tapi dalam Al-Quran pula menjelaskan bahawa bumi ni terbentang dan juga berbentuk sfera. Maksudnya bumi ni terbentang, tapi ada penemuan sains yang mengatakan bahawa bumi ni berbentuk sfera. Kalau kita tengok daripada mata kasar kita, memang bumi ni terhampar. Kita tak nampak bumi ni bulat. Memang bumi ni terhampar seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran. Tapi hakikat sebenarnya bentuk asal bumi ni adalah seperti bulat telur. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih.